Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan satu tajuk yang berkaitan dengan perkembangan mahkamah syariah dan pencapaiannya pada masa kini. Kami terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama Ahmad Ika Syaki, yang kedua saya Muhammad Alif bin Zulkifli, yang ketiga Fudla Anas, keempat Nazib Iskandar dan kelima Aiman Zal Hasmi. Kita gerak kepada perbahasan yang pertama, iaitu berkaitan dengan pendahuluan kepada tajuk. Kami bahagikan kepada 3 isi yang utama, iaitu yang pertama sekali adalah mahkamah syariah ialah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam sahaja bagi kesalahan sivil dan juga jenayah. Ini adalah perkara umum yang perlu kita semua tahu berkaitan dengan mahkamah syariah. Okey, yang kedua pula adalah berkaitan dengan selari dengan perkembangan zaman, sistem mahkamah syariah telah mengalami perubahan yang positif dan semakin baik. Inilah perkara yang perlu kami bagi tahu kepada semua berkaitan dengan draft mahkamah syariah, iaitu dilihat semakin baik daripada zaman ke zaman, iaitu dari segi takbir urus dan juga infrastrukturnya. Yang ketiga pula adalah berkaitan dengan kewujudan mahkamah syariah adalah untuk menjalankan peraturan dan peruntukan undang-undang pentadbiran agama Islam bagi setiap negeri. Ini adalah perkara umum yang perlu kita tahu bahawasanya mahkamah syariah ini bidang kuasanya diletakkan dalam bidang kuasa negeri, iaitu jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri. Itulah berkaitan dengan pendahuluan kepada tajuk kita pada hari ini. Baiklah, saya akan membentangkan satu bab yang bertajuk kedudukan mahkamah syariah sebelum merdeka. Apa yang perlu kita tahu ialah perundangan dan juga mahkamah sudah wujud di negara kita sebelum mana kita merdeka lagi. Dan begitu juga dengan perundangan Islam dan juga mahkamah syariah sudah wujud sebelum kita merdeka lagi pada tahun 1957. Dan perundangan Islam di negara kita banyak dipengaruhi oleh penjajah, terutamanya ketika mana British menjajah negara kita. Mereka datang membawa sekali perundangan mereka, iaitu common law dan juga equity, untuk menggantikan perundangan yang sedia ada di negara kita, iaitu perundangan yang berasaskan berpandukan Islam dan juga adat. Dan ini dengan secara rasminya mereka mencampuri urusan perundangan Islam adalah pada 1874, dan secara spesifiknya pada 20 Januari 1874 apabila termeterai satu perjanjian, iaitu Perjanjian Pangkor antara British dan juga Perak. Dan perjanjian yang serupa juga telah ditandatangani oleh beberapa orang raja-raja Melayu, iaitu daripada Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Seterusnya pada abad yang ke-19, kesemua negeri di tanah Melayu telah menerima penasihat-penasihat Inggeris ataupun British. Apa kesannya? Kesannya ialah apabila mereka menerima penasihat Inggeris ini dan juga residen daripada Inggeris ini, mereka ini telah mencampuri urusan hal ehwal Islam dan juga adat setempat. Walaupun hakikatnya mereka mengatakan mereka tidak akan sesekali mencampuri urusan agama Islam, tapi mereka telah mencabul beberapa urusan agama Islam di negara kita. Dan seterusnya pada tahun 1920, mahkamah telah dibahagikan kepada dua, iaitu mahkamah syariah yang diketuai oleh qadi dan mahkamah adat yang diketuai oleh hakim. Dan pada tahun 1948, satu ordinance, iaitu Courts Ordinance 1948 telah diwujudkan, dan mahkamah syariah telah dimasukkan dalam struktur mahkamah di peringkat kebangsaan bersama-sama dengan mahkamah penghulu. Maksudnya mahkamah syariah ini telah diletakkan sebaris dengan mahkamah yang lain di peringkat kebangsaan. Dan seterusnya pada tahun 1948, Courts Ordinance telah dimansuhkan dan diganti pula dengan Akta Mahkamah Rendah 1948. Maka ketika terlaksananya wujudnya Akta Mahkamah Rendah 1948 ini, mahkamah syariah telah diturunkan statusnya daripada peringkat kebangsaan kepada peringkat negeri dan terpisahkan dari mahkamah persekutuan. Maksudnya di sini mahkamah syariah ini tidak diletakkan sekali bersama dengan mahkamah-mahkamah lain yang di peringkat kebangsaan, dan
dipisahkan bidang kuasanya di peringkat negeri dan di bawah sultan di setiap negeri masing-masing. Seterusnya kita pergi kepada kedudukan mahkamah syariah selepas merdeka. Selepas mencapai kemerdekaan, campur tangan mahkamah sivil ke atas bidang kuasa mahkamah syariah masih berterusan. Seperti mana kita boleh melihat dalam kes Afiah lawan Abdul Majid, di mana di dalam kes ini, mahkamah sivil telah menggunakan undang-undang kontrak Inggeris sebagai asas penghakiman dan mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes undang-undang diri dan keluarga Islam, termasuk hal kontrak pertunangan Islam. Seterusnya kita boleh melihat kepada kes Maryam lawan Muhammad Arif, di mana di dalam kes ini, mahkamah sivil telah memutuskan bahawa mahkamah sivil masih mempunyai bidang kuasa ke atas orang Islam dalam perkara yang berkaitan dengan hak jagaan anak, walaupun kuasa telah diberikan kepada mahkamah syariah. Dengan merujuk kepada kes-kes ini, dapat kita lihat bahawa mahkamah sivil masih masuk campur dalam bidang kuasa mahkamah syariah, walaupun kita telah mencapai kemerdekaan, dan ini menyebabkan berlakunya pertendihan bidang kuasa. Pada tahun 1918, Perlembagaan Persekutuan telah dibina dengan dimasukkan perkara 121 Klausul 1A dengan membuktikan bahawa mahkamah sivil yang ditubuhkan di bawah perkara 121 tidak ada bidang kuasa terhadap perkara di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Semasa awal peruntukan ini diperkenalkan, terdapat juga beberapa kes di mana mahkamah sivil tetap masuk campur di dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Tetapi kita tidak memfokuskan kepada perkara itu, sebaliknya kita akan memfokuskan kepada bagaimana penerimaan sistem kehakiman di Malaysia antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah terhadap peruntukan ini. Sebagai contoh, kita boleh melihat kepada kes Tuan Haji Mani lawan Kerajaan Negeri Johor, di mana di dalam kes ini, seorang beragama Islam telah masuk agama Kristian dan berkahwin dengan seorang Hindu, telah membuat permohonan perkahwinan di Mahkamah Tinggi. Walau bagaimanapun, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa beliau perlu merujuk kepada Mahkamah Syariah kerana agama asal beliau adalah agama Islam. Seterusnya kita pergi kepada kes Sarah Banan, anak lelaki Tangga Tore, lawan Subashini, anak perempuan Raja Singam. Di dalam kes ini, suami telah memeluk Islam tetapi isteri masih beragama Hindu. Plaintiff cuba mengislamkan kedua-dua anaknya. Kemudian, isterinya telah membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi dan memohon injunksi menahan suaminya daripada mengislamkan kedua-dua anaknya. Apabila kes ini dibawa ke Mahkamah Rayuan, mahkamah telah mengambil pendekatan untuk tidak campur tangan dan meminta kes ini dibawa ke Mahkamah Syariah. Dengan merujuk kepada kes-kes ini, dapat kita lihat bahawa satu pengiktirafan kehakiman telah diberikan kepada Mahkamah Syariah. Seterusnya, kita beralih kepada usaha dalam memartabat Mahkamah Syariah di Malaysia. Baiklah, yang pertama, pindaan perkara 121 Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini telah dipinda dengan memasukkan Fasal 1-A yang menyatakan bahawa Mahkamah Tinggi Sivil tidak mempunyai dan juga mahkamah-mahkamah di bawahnya tidak mempunyai sebarang bidang kuasa terhadap perkara-perkara yang ada padanya bidang kuasa Mahkamah Syariah. Baiklah, yang seterusnya, terdapat satu usul untuk membuat peruntukan yang boleh menjamin dan melindung kebebasan kehakiman di Mahkamah Syariah. Baiklah, usul ini telah dibuat oleh Profesor Madya Dr. Syam Rahayu yang merupakan seorang pakar perlembagaan dan juga seorang pensyarah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baiklah, usul ini dibuat kerana melihat kepada kes Indira Gandhi, iaitu satu kes mengenai semakan kehakiman prosedur pemelukan Islam bayi yang berumur 11 bulan oleh bapanya yang beragama Islam. Di dalam kes ini dapat dilihat di mana kehakiman Mahkamah Syariah itu tidak terjamin. Dan seterusnya, terdapat usul untuk menubuhkan 5 hierarki bagi sistem perundangan Mahkamah Syariah. Usul ini telah pun dibuat oleh Ahmad Tarmizi Sulaiman yang merupakan seorang ahli Parlimen Sikh. Yang seterusnya dan terakhir ialah cadangan meminda rang Undang-Undang 355. Baiklah, pada tahun 2016, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang telah pun mencadangkan untuk meminda RUU ini, di mana beliau mencadangkan supaya hukuman-hukuman yang terdapat di dalam akta sekarang ni, iaitu 3 tahun penjara, denda maksimum sebanyak RM5,000 dan juga 6 sebatan supaya ditingkatkan bagi memartabatkan Mahkamah Syariah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pencapaian Mahkamah Syariah pada masa kini. Okey, secara umumnya, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini telah mewujudkan beberapa inovasi ataupun penambahbaikan perkhidmatan bagi menepati keperluan semasa dalam penyelesaian kes-kes di Mahkamah Syariah. Baik, antara pencapaian Mahkamah Syariah adalah yang pertama, Amalan Sul. Amalan Sul ini diperkenalkan pada tahun 2002 dan kaedah ini digunakan sehinggalah kini. Definisi Amalan Sul dari segi bahasa adalah penamatan suatu pertikaian, manakala dari segi istilah syarak ialah suatu akad yang dengannya tamatnya suatu pertikaian. Jadi,
kelebihan amalan sulh ini adalah dapat menjimatkan kos pihak-pihak yang terlibat dan dapat menjimatkan masa pihak-pihak yang terlibat. Ini memandangkan pihak ini perlu mendepani proses perbicaraan yang terlalu lama. Jadi, dengan menggunakan amalan sulh ini, mereka dapat menjimatkan segala kos dan masa. Dan amalan sulh ini diinspirasikan daripada pendekatan penyelesaian kes dalam amalan mahkamah di Singapura, dan pendekatannya itu telah diubah suai bagi direalisasikan dalam mahkamah syariah di Malaysia. Dan konsep penyelesaian kes ini diaplikasikan oleh Biro Bantuan Guaman dengan nama mediasi, dan sehingga kini seramai 84 orang pegawai sulh yang menjadi nadi penggerak modal insan yang telah dilantik oleh Persekutuan dan Negeri. Pencapaian kedua adalah pengenalan dan pemakaian hakam. Pengenalan dan pemakaian hakam ini diperkenalkan pada tahun 2006 dan ianya berperanan dalam meleraikan ketegangan yang wujud. Jadi, pemakaian hakam ini sangat mempengaruhi dalam penyelesaian kes-kes mal, terutamanya dalam kes permohonan cerai oleh pihak isteri. Contohnya adalah yang sering terjadi apabila pihak isteri ingin membuat permohonan cerai terhadap pihak suami, dan permasalahan mula timbul apabila pihak suami ini dia enggan melafazkan talak cerai terhadap si isteri tersebut, dan timbul lagi masalah apabila pihak suami ini enggan memberi kerjasama dalam proses prosiding di mahkamah tersebut. Maka dengan itu, pemakaian hakam inilah yang menjadi peranan untuk meleraikan ketegangan antara pihak isteri dan pihak suami tersebut. Pencapaian yang ketiga adalah Mahkamah Utama Syariah di Perak. Ini merupakan pencapaian Mahkamah Syariah pada peringkat negeri. Perak muncul negeri pertama yang mewujudkan Mahkamah Utama Syariah. Dengan adanya Mahkamah Utama Syariah ini, ia mewujudkan 4 lapisan Mahkamah Syariah di Perak, iaitu yang pertama, Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah dan Mahkamah Utama Syariah. Ianya berperanan dalam memberikan keadilan yang setara. Seperti mana yang kita maklum sebelum ini, kes-kes yang bermula pada peringkat mahkamah tinggi seperti tuntutan harta sepencarian dan kes hadonah iaitu hak jagaan anak, hanya ada sekali sahaja hak merayu iaitu di Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan wujudnya lagi satu lapisan selepas Mahkamah Rayuan Syariah, pihak yang bertikai boleh memperoleh 2 kali peluang merayu dalam memastikan proses keadilan dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, untuk kesimpulan kepada tajuk kita pada hari ini, kami memberi 4 isi utama yang perlu diketahui. Yang pertama sekali adalah Mahkamah Syariah telah mengalami banyak perubahan sejak daripada zaman dulu sampailah zaman kini, terutamanya daripada pentadbiran, daripada sudut pentadbiran yang lebih cekap, efisien dan sebagainya. Apabila melihat kepada draft perkembangan Mahkamah Syariah, draft yang ditunjukkan adalah satu draft yang sangat baik dan juga positif. Yang kedua pula adalah selepas kemerdekaan, pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan hanyalah untuk memartabatkan Mahkamah Syariah bagi mengikut landasan yang telah ditetapkan. Antara contohnya adalah pindaan perkara-perkara akta dan juga penubuhan agensi-agensi kerajaan hanyalah untuk menyelaraskan undang-undang syariah di setiap Mahkamah Syariah di setiap negeri. Yang ketiga pula adalah pindaan perkara 121 Kelasa 1A jelas menunjukkan usaha untuk melihat tiada campur tangan antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah telah dilaksanakan bagi memastikan hak orang Islam itu terus terpelihara. Perkara 121 adalah satu perkara pindaan yang sangat baik terhadap orang Islam di negara Malaysia ini. Yang keempat pula adalah kami mengharapkan bahawasanya kerajaan di Malaysia haruslah melakukan usaha yang berterusan sekiranya ingin mencapai hasrat untuk memartabatkan undang-undang Islam dalam pelbagai aspek kehidupan orang Islam di Malaysia ini. Dan masih banyak lagi perubahan yang perlu dilaksanakan. Banyak perkembangan dan masih banyak lagi perkara yang perlu diusahakan bagi memastikan undang-undang Islam terus terpelihara di negara kita ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.